Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tubuh cermai di hujung puri datang umai perkenal diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 25 Oktober 2024. Kita ke berita utama. Persatuan Kebudayaan Guangdong memohon maaf atas insiden pengibaran bendera negara China pada perarakan sempena sambutan Guangdong sedunia di dataran Menara Condong, Teluk Intan semalam. Pengurusinya Son Bunhua berkata tindakan mengibarkan bendera negara lain itu tidak dirancang, malah tiada dalam senarai acara yang disediakan oleh penganjur. Tambahnya, sambutan Guangdong sedunia merupakan program yang diadakan setiap tahun dan dianjurkan di beberapa buah negeri termasuk Perak. Sebelum ini, itulah di media sosial gambar dan video berdurasi sekitar seminit memaparkan beberapa individu mengibarkan bendera China berhampiran dengan Menara Condong, Teluk Intan. Terdahulu, Pesuruhjaya PAS Negeri Razman Zakaria menggesa siasatan dilakukan dan mendakwa perkara itu menyalahi Seksyen 3 Akta Lambang Kebangsaan Kurungan Kawalan Mempamir 1949. Sementara itu, pengurusi DAP Perak Ngah Komen menggesa pihak polis menjalankan siasatan terhadap pihak yang menyebarkan kenyataan berbau fitnah berhubung isu tersebut. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris memaklumkan sidang akhbar berkaitan insiden itu akan diadakan pada pukul 8 malam ini. Saya terima. Itu kenyataan ringkas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila menerima baik permohonan maaf dibuat Datuk Seri Najib Razak berhubung salah laku berkaitan penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Semalam, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kejadian salah laku dalam syarikat 1MDB. Dalam kenyataan dibacakan anaknya, Datuk Muhammad Nizam Najib, bapanya kekal menyatakan beliau tidak bersalah dan meletakkan kesalahan kepada ahli perniagaan dalam buruan, Jolo dan Eksekutif Petro Saudi. Sementara itu, permohonan maaf Najib itu dibuat 6 hari sebelum Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan sama ada beliau perlu membela diri dalam kes rasuah 1MDB yang bermula 5 tahun lalu. Menurut kenyataan itu, Najib turut berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan yang berlaku dalam 1MDB ketika berada di bawah pengawasan beliau sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ketika itu. Jelasnya, sepanjang menjalani hukuman penjara selama 26 bulan, beliau terpanggil untuk membuat kenyataan itu selepas mengetahui pelbagai perkembangan signifikan berkaitan 1MDB. Najib kemudian memetik artikel yang diterbit di Age awal bulan ini yang menunjukkan bagaimana Loh Tek Jo atau Jolo dan dua eksekutif Petro Saudi, Patrick Mahoney dan Tariq Obaid, berpakat untuk menyelewengkan dana 1MDB. Kes Wan Bestari Net masih lagi dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan memerlukan sedikit masa lagi sebelum dapat mengumumkan hasil daripada siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata beliau dan badan penyiasat itu sentiasa memantau siasatan berkenaan kes tersebut dari semasa ke semasa. Pada 18 Oktober lalu, media melaporkan SPRM perlu melihat beberapa isu tata kelola dalam pemberian tender membabitkan projek One Bestari Net sebelum memanggil pihak berkaitan termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, SPRM telah mengadakan perjumpaan dengan bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik melibatkan isu berkenaan. Terdahulu, SPRM memulakan siasatan ke atas tuntutan bayaran bagi tender perkhidmatan One Bestari Net bernilai RM4 bilion yang dianugerahkan kepada YTL Communications Sdn Bhd YTL pada 2011. Difahamkan siasatan itu bermula selepas SPRM membuat penggeledahan di pejabat kerajaan dan pejabat YTL di Ibu Negara pada 4 September lalu. Naib Pengerusi DAP Teresa Kok memfailkan saman fitnah ke atas Dr. Muhammad Akmal Saleh ekoran kenyataan Ketua Pemuda UMNO itu terhadapnya berhubung isu pensijilan halal. Pada 11 September lalu, Teresa telah menghantar surat tuntutan kepada Akmal bagi menuntut ganti rugi RM25 juta selain kos guaman dan kos lain yang berkaitan. Walaupun Akmal berkata dia tidak akan tunduk pada tekanan dan akan berdepan dengan Teresa yang juga ahli Parlimen Seputih di mahkamah. Dalam samannya, Teresa berkata kenyataan Akmal adalah tidak benar dan palsu serta berniat jahat dan bernada perkauman serta menerusi tindakan sivil itu, beliau menuntut sejumlah ganti rugi antaranya ganti rugi am, pampasan, teruk dan teladan.
Selain itu, beliau memohon mahkamah mengeluarkan injaksi untuk menghalang Akmal daripada mengulangi kenyataan yang didakwa fitnah itu dan memohon faedah 5% setahun untuk jumlah yang ditetapkan mahkamah dan relief yang dirasakan sesuai. Dalam riksaman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Melaka pada 14 Oktober lalu, Teresa mendakwa Akmal membuat kenyataan itu menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Facebook dan Instagram pada 7 September. Dia mendakwa kenyataan Akmal antara lain merujuknya sebagai nyonya tua, membayangkannya sebagai seorang yang resis, tidak menghormati Islam dan tidak memahami isu pensijilan halal, tidak sensitif dan mengancam keamanan dan keharmonian negara. Ekoran kenyataan itu, kata Kok lagi, dia mengalami tekanan mental yang teruk dan aib. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Seorang lelaki etnik Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuala Pilah hari ini atas pertuduhan menikam teman wanitanya dalam kejadian di Bahau Jempol bulan lalu. Tertuduh Fauzi Alam Muhammad Alam, 43, yang tidak diwakili peguam, mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Saiful Sayuti namun tiada pengakuan direkodkan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh dengan sengaja menyebabkan cedera parah ke atas seorang wanita menggunakan sebilah pisau dengan menikam yang boleh menyebabkan kematian. Magistrat kemudian menetapkan 12 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan tidak membenarkan sebarang jaminan kerana tertuduh bukan warga negara. Pada 26 September lalu, media melaporkan gara-gara mahu pulang ke negara asal, seorang wanita Indonesia berusia 40 tahun parah ditikam teman lelakinya. Pelakon Mawar Rashid meraih perhatian selepas berkongsi foto terbarunya dalam akaun Instagram. Dalam dua hantaran berbeza, Mawar atau nama sebenarnya Wan Mawar Syahputri Wan Abdul Rashid, 30 tahun, memuat naik gambar serta video dia mengenakan pakaian mencolok mata dengan aksi manja. Ternyata perkongsian pelakon drama tundukan Playboy itu mendapat pelbagai reaksi netizen yang turut mengagumi kecantikan ibu kepada tiga cahaya mata itu. Namun di sebalik pujian, peminat juga turut keliru dengan penampilan berani Mawar kini yang dikatakan semakin seksi semenjak tidak lagi berhijab. Terdahulu, Mawar dan bekas suaminya Raf Yaakob mengumumkan mereka telah bercerai dalam satu hantaran yang dimuat naik dalam Instagram pada November tahun lalu. Berita dunia. Seorang pesuruh media sosial Pakistan, Rana Hamzah Saif, berkongsi rakaman video dia dan rakan-rakannya mengunjungi sebuah kedai runcit di kota Zhuzhou, China yang melaksanakan sistem pembayaran canggih dengan hanya menunjukkan tapak tangan. Salah seorang daripada mereka membayar barangan yang dibeli dengan menggunakan tapak tangan. Dalam video itu, saya berkata sesiapa sahaja yang tapak tangannya didaftarkan pada sistem itu boleh membuat pembayaran di seluruh China. Teknologi pembayaran itu ialah inovasi biometrik yang mengenal pasti identiti pengguna melalui corak unik dalam cetakan tapak tangan dan urat mereka. Setelah disahkan, sistem secara automatik mengecas kad pembayaran yang dipautkan sekaligus bermakna anda tidak boleh menggunakan kad palsu atau dicuri. Seorang lelaki Singapura menjadi perhatian selepas berkongsi momen akhirnya bersama kereta kesayangannya. Dalam video yang dirakam isterinya itu, dia dilihat menitiskan air mata sambil memeluk keretanya kerana enggan berpisah selepas usia kenderaan tersebut mencecah 10 tahun. Menerusi video yang dikongsikan, wanita itu menjelaskan suaminya itu harus melepaskan keretanya kerana mereka harus membayar caj sijil kelayakan COE jika ingin terus menyimpan kereta itu. Berkongsi perasaan duka suaminya itu, isterinya turut membelikan sebiji kek perpisahan buat kereta tersebut. Sementara itu, situasi ini bukanlah sesuatu yang luar biasa di Singapura, memandangkan kenderaan yang telah berusia kerana peningkatan harga COE perlu dilupuskan. Terdahulu, caj harga COE untuk kategori A iaitu bagi kereta biasa boleh mencecah lebih RM329,627.
Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Berita ekonomi. Kementerian Digital mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Kepercayaan Digital dan Keselamatan Data SKDKD pada separuh pertama 2025. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata Suruhanjaya itu akan mengawasi pembangunan ekosistem data yang selamat, terjamin dan dipercayai memupuk aliran data yang produktif. Dalam pada itu, Gobind turut memaklumkan Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO bakal diluncurkan pada pertengahan Disember tahun ini. NAIO dibina bagi mengenangi isu dasar kecerdasan buatan AI serta memupuk inovasi dan penyelidikan dalam teknologi AI generasi akan datang termasuk algoritma pembelajaran yang dipertingkatkan dan pemprosesan bahasa yang lebih baik. Dalam pada itu, persidangan MDX 2024 yang berlangsung selama 2 hari bermula 24 hingga 25 Oktober menawarkan agenda menarik termasuk perbincangan panel, pameran interaktif serta peluang rangkaian yang bernilai tinggi. Persidangan itu menghimpunkan pemimpin-pemimpin industri untuk membentuk masa depan landscape digital Malaysia sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai peneraju inovasi digital di Asia Tenggara. Sejumlah 371 projek merangkumi 46,139 unit perumahan swasta berjaya dipulihkan dengan nilai pembangunan kasa GDV bernilai 44.59 bilion ringgit. Pencapaian itu hasil pemantauan di bawah Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai TFST dalam tempoh 1 Januari hingga 30 September lalu. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Aiman Atirah Sabu berkata jumlah projek yang dipulihkan ini merangkumi 348 projek yang berjaya memperoleh CJ Perakuan Siap dan Pematuhan CCC. Katanya ini termasuk 17 projek yang berstatus lewat kembali menjadi lancar dan 6 projek terbengkalai berjaya dipulihkan melalui kaedah penyiapan projek sehingga memperoleh CCC/CFO dan kaedah penyelesaian pembeli. Tambahnya juga lawatan tapak dan pemantauan rapi penting untuk memastikan kemajuan projek dipantau secara teliti serta membolehkan isu-isu yang melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT, agensi teknikal dan agensi penyedia utiliti diperhalusi bagi mencari penyelesaian terbaik. Jelasnya sebanyak 33 projek dilawati beliau sendiri di mana 8 projek berjaya memperoleh CCC sehingga 30 September lalu. Berita sukan, penyerang import Mykola Ahapov kini menjadi harapan baru Seri Pahang FC untuk mendapatkan gol ketika menentang Kelatan Darul Naim di Stadium Majlis Pembandaran Temerloh malam ini. Pengendali Seri Pahang Fandi Ahmad yakin pemain itu mampu untuk memberi berita gembira buat skuad Tok Gajah nanti. Sebagai rekod, Ahapov berjaya menjaringkan gol untuk Seri Pahang ketika berjaya membawa pulang 3 mata ketika bertemu Penang FC di Stadium Bandaraya baru-baru ini. Sementara itu, Fandi mengakui gembira kerana dapat bermain di Temerloh walaupun Kelantan dianggap sebagai tuan rumah pada perlawanan nanti. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan pindahan jadual perlawanan Liga Super di mana perlawanan Seri Pahang menentang Kelantan Darul Naim akan berlangsung di Stadium Majlis Pembandaran Temerloh. Pindahan ini dipersetujui oleh kedua-dua pasukan kerana Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baharu masih dalam kerja naik taraf. Pengendali Liverpool Arne Slot mencipta sejarah selepas menewaskan Red Bull Leipzig 1-0 dalam Liga Juara-Juara Eropah UCL. Kemenangan ini menjadikan Liverpool kelab pertama yang menang 6 aksi pertama di tempat lawan dan mendominasi 11 daripada 12 perlawanan musim ini dengan Darwin Núñez menjaringkan gol tunggal. Slot berbangga dengan pencapaian ini terutama kerana pasukan kini berada di carta teratas Liga Perdana Inggeris EPL dan berkongsi kedudukan terbaik dengan Aston Villa dalam saingan UCL. Dalam perkembangan lain, Slot mengesahkan bahawa pemain tengah Curtis Jones direhatkan bagi memastikan beliau cergas untuk pertemuan dengan Arsenal dalam EPL. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 26 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja pada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.